Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam segmen kuliah sebelum Zuhur. Seperti biasa, apa yang saya nak sarankan adalah setiap hari di bulan Ramadan kita ada penjimatan masa. Kita tak makan pagi, kita tak makan tengah hari. Sekurang-kurangnya kita ada 90 minit penjimatan. Jadi kita boleh gunakan penjimatan itu untuk mendalami ilmu. Dan kuliah sebelum zuhur ini hanyalah 20 minit. Okey, tajuk kita untuk hari ini adalah kereta hantu dalam kampung. Apa itu? Nanti kita kupas. Sebelum kita pergi ke tajuk ini, kita berpantun dahulu. Okay, pantun kita hari ini, pantun hari ke-7, berbunyi, kasih keluarga tidak terhingga, budi dikenang, harta disandang, amalan bertimbun tidak berguna, hutang berbaki, syurga terhalang. Jadi dalam pantun ini menceritakan tentang pentingnya kita menjadikan persiapan untuk membayar hutang supaya kita tidak meninggalkan dunia ini dengan berhutang. Okey, cukup untuk pantun hari ini. Diharap pantun ini dapat memberi sedikit kesan kepada diri tuan-tuan dan puan supaya membuat sesuatu untuk menghindar daripada perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Antaranya ialah meninggal dengan hutang. Okey, tajuk kita hari ini, kereta hantu dalam kampung. Apa maksudnya? Okey, bila kita cerita tentang kereta, kenderaan, ia merupakan salah satu harta yang selalu dimiliki oleh orang. Biasanya sebelum beli rumah, mereka ada kenderaan. Dan kereta ini adalah satu kategori aset yang mempunyai geran. Sama macam geran rumah, geran tanah. Ada pendaftarannya di pejabat JPJ. Kita tahu siapa pemiliknya. Dan pemilik itu ada tanggungjawabnya. Kena ambil rotek, kena ada insurans. Kalau apa-apa berlaku pada kenderaan itu, pemilik bertanggungjawab. Kalau nak menjual kenderaan itu, pemilik juga yang perlu menandatangani dokumen-dokumen penukaran milik. Sebab ialah harta yang bergerak. Tapi kalau pemilik masih hidup, bolehlah berurusan. Nak beli rotek, beli insurans dan sebagainya. Tetapi kalau pemilik dah meninggal dunia, macam mana? Sepatutnya kalau ikut logiknya, kenderaan tu sepatutnya dibuat seperti akaun bank. Macam akaun bank mati saja beku. Patutnya kenderaan kalau matinya owner tak dipakai dah, letak tepi sampailah diuruskan. Tapi tidak. Sebab JPJ dia baik hati. Dia kasih kelonggaran walaupun pemilik harta dah meninggal dunia, dia beri peluang untuk waris-waris guna. Bila dah habis apa tu roteknya, boleh renew kalau ada surat daripada permohonan pusaka. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Tetapi perlulah akhirnya dapat perintah pentadbir supaya dapat ditukar milik. Dulu 2 tahun, sekarang diberi sampai 5 tahun untuk pakai kereta. Tetapi itu pun ramai yang tak peduli gunanya. Akhirnya tiba-tiba boom, dah tak boleh pakai. Jadi bila tak boleh pakai, maka kereta itu terbiar. Satu kerugian yang besar kepada waris, satu kerugian besar pada arwah yang dah beli kereta tapi lepas tu kereta itu tidak dapat digunakan. Tetapi satu implikasi yang lagi dahsyat adalah selagi kereta itu atas nama arwah, pada dasarnya ialah pusaka. Kalau contohnya kalau warisnya ada 7 orang, 5 beradik, apa, mak ataupun isteri dan nenek, ada kereta sebiji, tetapi yang pakai seorang. Bila dah meninggal tu, contohnya kacik yang pakai kereta tu, yang lain berbunyi, apa pasal dia seorang yang boleh pakai, aku pun nak pakai kereta. Jadi bila itu berlaku, seolah dia mengambil hak orang, jadi boleh berlaku dosa. Begitu juga kalau contohnya yang mati itu, seorang lelaki yang ada isteri, ada anak-anak kecil dan ada ayah. Bila meninggal dunia, ayah yang ambil kereta itu dah pakai.
dan menidakkan manfaat kereta itu kepada isteri semati dan anak-anak kecil. Bila itu berlaku, seolah-olah ayah ni tadi mengambil hak anak yatim. Jadi itulah implikasi kalau kita biarkan kereta itu atas nama arwah, sebab pada dasarnya ia masih lagi pusaka dan dipunyai oleh semua waris-waris faraid. Jadi untuk mengelakkan itu, bila berlaku kematian, kereta adalah salah satu aset yang perlu dimasukkan dalam permohonan pusaka. Kalau contohnya ada permohonan pusaka untuk tanah, ada kereta, masukkan kereta. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita, mereka menganggap benda itu lain, berbeza. Kalau pusaka hanyalah tanah saja, dia lupa tentang kereta. Okey? Sebab apa? Selalunya yang bila cerita pasal pusaka ni, waris suka uruskan apa? Uruskan tunai. Sebab apa? Bila selesai dapat duit, tak selesai duit terbeku. Jadi dia orang nampak, kena buat cepat. Tetapi bab tanah, bab kereta, mereka leka. Sebab apa? Tanah nama arwah boleh terus pakai, tak ada masalah walaupun nama arwah. Sama juga kereta, atas nama arwah masih lagi boleh renew rotek, beli insurans dan boleh pakai selama 5 tahun. Jadi mereka tak peduli. Jadi itulah yang sering berlaku, urusan kenderaan pusaka ni dibiarkan. Itu sebabnya banyak berlaku kereta-kereta yang dah habis tempoh, sebenarnya dah jadi kereta hantu tapi masih tetap digunakan. Pernah sekali saya memberi ceramah di satu pelda di Pahang. Lepas ceramah, saya borak dengan ketua kampung. Saya ada ceritalah tentang kereta hantu, dan ketua kampung cakap, "Tuan, memang betul tuan, di kampung ni ada banyak kereta hantu, ada banyak motosikal hantu. Memang tak ada rotek, memang nama-nama arwah-arwah dulu. Tapi kat pelda ni okey, dibawa je. Tapi bila nampak road block, masuk dalam kebun." Jadi itulah, dan kalau boleh kita janganlah membiarkan kereta-kereta yang elok ni menjadi kereta hantu. Dan kalau dah jadi kereta hantu pun, dan jangan kita gunakan, sebab ia akan membawa banyak bahaya. Jadi nasihat saya simple saja. Kalau ada ahli keluarga yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta, tak kisahlah geran tanah ke, kereta ke, akaun ke, langkah pertama adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat permulaan, untuk kita tahu langkah-langkah yang betul yang perlu diambil. Kalau tidak, dengan kita tidak ada pengalaman, kadang kita mengambil langkah yang salah, yang merugikan, yang melambatkan, yang membahayakan, dan mendatangkan hasil ataupun kesudahan yang porak-poranda. Jadi boleh hubungi Pusaka sentiasa menyediakan khidmat runding permulaan kepada waris-waris secara percuma online. Jadi hubungi kami. Dan paling mudah untuk hubungi kami adalah dengan menjadi ahli My Pusaka Online. My Pusaka Online adalah satu komuniti digital pewarisan, dan kami mengajak semua masyarakat untuk mendaftar secara percuma. Walaupun pendaftaran secara percuma akan mendapat 7 manfaat. Yang pertama adalah akan ada aplikasi pengiraan faraid. Tuan-tuan boleh mengira faraid diri sendiri, ahli keluarga ataupun arwah yang telah meninggal dunia, untuk tahu siapa waris, berapa kadar mereka. Di dalam itu juga ada aplikasi untuk menderaf pewarisan. Ada garis panduannya, ada ilmu-ilmu penerangannya. Dan kita boleh buat melantik wasi, melantik pentadbir, wasiat sedekah, pesanan kepada waris, pengisyarahan harta pencarian, nota-nota pesanan kepada waris, untuk memudahkan pengurusan pusaka kita. Ya. Dan begitu juga kalau kita, dalam itu juga ada aplikasi untuk sekiranya ada ahli keluarga kita meninggal dunia, ada garis panduan untuk cara memohon urus pusaka. Ya. Jadi kalau kita tak pernah tahu pun, at least bila adanya kita menjadi ahli, adalah kaedah yang mudah untuk kita tahu apakah langkah-langkah yang kita perlu ambil. Dan di situ juga kita memberi fast lane. Kalau sekiranya ada nak faham apa-apa ilmu, bolehlah pelajari, sebab kita ada digital notes, nota digital, kita ada video. Dan apabila jadi ahli, kita juga akan sering jemput untuk acara-acara penambahan ilmu seperti ini. Ya.
Dan yang kelimanya, sebagai ahli, anda juga mendapat lilin untuk mendapatkan perkhidmatan. Bila tuan-tuan dan puan login ke laman ahli, akan ada satu butang ke AIDA, iaitu unit khidmat bantuan Mapusaka Online. Jadi boleh tanya apa-apa, dan bila tanya, kita akan hubungi dan cuba bantu. Sebagai ahli juga, kita akan beri laman web percuma untuk tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Apabila kita dah dapat manfaat, kita dah faham, kita dah belajar, kita dah amalkan, kita nak sebarkan. Boleh gunakan laman web ni untuk memberitahu orang ramai tentang kebaikan-kebaikannya. Ya. Dan yang terakhir sekali, sebab kita sebarkan ilmu ini, kami juga akan berikan jarak sekiranya orang yang kita refer itu mengambil satu solusi yang ditawarkan oleh Mapusaka, kita juga akan memberi insentif referral kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi tak rugi pun untuk menjadi ahli. Jadi kalau tuan-tuan dapat satu jemputan pautan untuk mendaftar, segera mendaftar sebab manfaatnya sangat-sangat banyak. Okey. Cukup untuk hari ini. Dan apakah topik kita besok? Topik kita besok adalah bank tak kejar sampai kubur. Ya ke? Tak tahu. Jadi kita tunggu besok dan kita kupas tajuk ini. Dengan itu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.